Belanjawan 2025 bakal dibentangkan minggu ini dan semua mata tertumpu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apa yang boleh kita jangkakan? Lebih pemotongan subsidi? Cukai baru? Atau sesuatu yang lebih mengejutkan? Ini merupakan belanjawan ketiga yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Adakah hala tuju ekonomi negara akan berubah atau terus konsisten dengan dasar-dasar yang ada? Tahun lalu kerajaan menyasarkan untuk menurunkan defisit fiskal kepada 4.3% daripada KDNK sekitar 85.4 bilion ringgit daripada 5% pada 2023. Bagaimana pula jangkaan bagi tahun hadapan? Dan apa maknanya angka-angka ini untuk poket rakyat? Ikuti analisis Kini TV bersama Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalah Malaysia Berhad untuk mendengar apa yang mungkin diumumkan dalam Belanjawan 2025. Sekiranya defisit fiskal tersebut dikecilkan, ini bererti akan ada langkah-langkah untuk sama ada menaikkan hasil dan juga mengurangkan perbelanjaan lah. Untuk mengecilkan itu akan bagi impak dari segi penggubalan dasar lah tentang bagaimana sesuatu hasil dan juga perbelanjaan itu dirangka. Jadi itu merupakan suatu perkara yang saya jangkakan akan diteruskan, iaitu defisit fiskal itu akan dikecilkan. Berkemungkinan kalau uh, nisbahnya tu mungkin kecil daripada tahun ini, iaitu jangkaan dah 4.3%. Mungkin tahun hadapan jangkaannya mungkin sekitar 3.7% dari peringkat KDNK. Kabarnya Anwar mungkin akan memperkenalkan cukai baru ke atas barangan mewah dan minuman bergula, langkah yang dijangka akan menambah hasil kerajaan. Tetapi apa yang menarik, ramai penganalisis berpandangan GST, satu sistem percukaian yang dilihat lebih telus dan cekap, wajar diperkenalkan semula. Namun kita belum lupa betapa kontroversinya GST dahulu. Ramai yang turun ke jalan membantah kesannya terhadap kos sara hidup rakyat. Jadi persoalannya sekarang, adakah rakyat akan sekali lagi terbeban? Perdana Menteri sendiri nampaknya lebih berhati-hati dengan keputusan ini, mungkin kerana bimbang reaksi rakyat. Is it efficient? Yes. Is it transparent? Yes. Will the government get more revenue? Yes. But who are you taxing? Everyone. The rich? Yes. The poor? Yes. I can't. So what is my view? I said, look, give some time. Give a few years. Make sure that the threshold, the level of income increases. 3,000, 4,000 ringgit minimum, then we can gradually adjust this policy. Secara idealnya memang GST adalah satu cukai yang seharusnya diperkenalkan semula kerana dia mempunyai suatu sistem yang cekap dalam mengutip cukai, kerana dia begitu telus dan cekap, dan juga ia akan dapat mendatangkan pendapatan lebih kepada kerajaan. Dan juga pada masa yang sama dapat mengatasi masalah ekonomi bayangan ataupun shadow economy yang dikatakan nilainya berjumlah sekitar 300 bilion. Jadi, namun perkara ini perlu ditelitilah tentang pelaksanaannya, tentang impaknya, kerana kita tahu uh, kebimbangannya adalah dari segi kesan kepada kos sara hidup. Dan kemudian kalau sebelum ini ketika dasar GST itu dilaksanakan, kebimbangannya adalah dari sudut pentadbirannya, terutamanya bagaimana peniaga-peniaga akan dapat kembali apa dikatakan sebagai input tax credit ataupun ITC, yang dulu sebelum ini dikatakan lambat mereka untuk menerima kembali wang tersebut. Jadi itu memberi kesan kepada uh, aliran tunai. Sementara itu, kerajaan kini merancang untuk menyasarkan subsidi utama seperti bahan api, elektrik dan air, agar bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka yang terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup, khususnya di kalangan golongan B40 dan M40. Golongan T20, mereka mungkin dikecualikan dari subsidi ini. Tetapi kali ini ada satu isu panas, petrol RON 95 yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat dikatakan akan turut mengalami penyesaran subsidi. Jika betul, apa maknanya untuk rakyat biasa? Adakah ini langkah yang bijak? Saya kira uh, Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan akan mengambil kesempatan ini untuk mungkin akan membahaskan ataupun memberi satu timeline lah
bagaimana ia dilaksanakan dan juga bagaimana ia akan menghasilkan suatu bentuk penjimatan lah. Bila berlaku keadaan tersebut ataupun pengurangan subsidi PRON95, maka akan menyebabkan harga barang naik dan sebagainya. Jadi langkah mitigasi adalah penting, seperti menambah pembayaran atau pembayaran tunai seperti dalam sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah. Jadi langkah mitigasi ini penting, tapi perlu ada dana lah ini. Dan selain daripada itu, lebihan dana tersebut apa yang akan digunakan perlu diceritakan. Seperti mahu memperbaiki infrastruktur negara, mahu menambah baik fasiliti di sekolah-sekolah, di universiti dan sebagainya, dan membagi fasiliti di peringkat tertentu sektor kesihatan. Jadi bila perkara ini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan sebaik-baiknya, saya kira rakyat boleh memahami dan menerima akan langkah yang bakal dilaksanakan. Menang kita, insyaAllah keadilan PAS DAP. Hari ini menang, esok harga petrol turun. Kritik terhadap Anwar Ibrahim semakin tajam. Ramai yang mengatakan program seperti rasionalisasi subsidi dan kawalan harga yang diperkenalkannya sebenarnya lebih memihak kepada golongan kaya, bukan rakyat biasa yang benar-benar memerlukan. Pengkritik sering menjadikan isu ini bola tanggung, menyerang Anwar dengan kata-kata yang pernah beliau laungkan sendiri. Jadi, apakah perkara yang seharusnya menjadi fokus Anwar dan juga kerajaan pada pelancawan kali ini? Fokus saya rasa masih lagi berkenaan dengan perlindungan sosial, social protection. Kemudian bagaimana kerajaan menjadi satu pemangkin kepada pelaburan swasta, dan kemudian bagaimana dengan peruntukan-peruntukan yang sedia ini dapat orang kata tu meningkatkan produktiviti negara. Saya kira ini tiga perkara yang menjadi satu tunjang lah kepada bagaimana belanjawan ini dirangka, kerana kerajaan pada hakikatnya adalah sebagai orang kata tu pemudah cara, ya. Dia pemudah cara kepada isi rumah, pemudah cara kepada perniagaan. Kalau bagi sudut isi rumah, dia memudahkan dari segi pendidikan, dia memudahkan dari segi perkhidmatan kesihatan. Bagi peniaga pula, dia akan memudahkan dari segi bagaimana mereka melaksanakan perniagaan. Kerana dalam ekonomi itu bukan hanya ada kerajaan. Dia ada isi rumah, dia ada orang kata tu peniaga, dan dia ada pasaran, dan dia ada juga sektor luaran, yang mana kerajaanlah ini yang menjadi satu pengikat kepada faktor-faktor ini. Inilah jangkaan kami terhadap belanjawan 2025 dari kemungkinan pemotongan subsidi, pelaksanaan cukai baru hingga isu kontroversi GST yang mungkin kembali menghantui rakyat. Ia bukan sekadar soal angka-angka di atas kertas, tetapi bagaimana keputusan belanjawan ini akan memberi kesan langsung kepada kehidupan kita semua. Jadi jangan ke mana-mana kerana dalam bahagian kedua analisis kami nanti, Kini TV akan membincangkan prestasi ekonomi Malaysia sepanjang tahun lalu dan apa yang boleh kita jangka untuk masa depan. Laporan disediakan oleh Seth Akmal dan Azri Maslan. Saya Nosha Mama Amin melaporkan untuk Kini TV.